bermaksud membuat pemilihan dengan cara mengundi yang dilakukan oleh semua orang. Dalam konteks negara Malaysia, pilihan raya ialah satu sistem yang dilakukan untuk warga negara yang mencukupi syarat untuk mengundi ke atas calon-calon yang bertanding di peringkat negeri atau parlimen. Manakala konsep pemilihan hadis dan Al-Quran pula, dalam Al-Quran dan hadis secara tidak langsung banyak memaparkan kisah atau sejarah terdahulu serta sirah yang berlaku di zaman Nabi SAW berkenaan dalam memilih seseorang atau lebih untuk sesuatu penentuan. Konsep pemilihan ini merupakan salah satu cara untuk menaikkan seseorang atau melantik seseorang. Seterusnya kita pergi kepada sejarah pilihan raya pada zaman Khalifah. Pada zaman Khalifah, pilihan raya ini diadakan untuk memilih Khulafa' Ar-Rasyidin, iaitu Khalifah yang akan menggantikan tempat baginda Muhammad SAW setelah kewafatannya untuk memimpin umat Islam pada ketika itu. Antara yang khalifah yang terpilih ialah khalifah yang pertama, iaitu Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang dipilih melalui kesepakatan umat Islam pada waktu itu sendiri. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini dipilih sendiri oleh Sayyidina Abu Bakar melalui surat wasiatnya. Khalifah yang ketiga pula, iaitu Uthman bin Affan, dipilih sendiri oleh Umar bin Khattab melalui Majlis Ashura. Dan khalifah yang keempat, iaitu Ali bin Abi Talib, dipilih melalui banyak cabaran dan telah dibaiat oleh 3 orang seniornya pada itu dan disokong oleh orang ramai. Setentunya mereka yang dipilih ini mempunyai jiwa dan karakteristik sebagai seorang pemimpin. Seterusnya, saya akan menerangkan sedikit tentang sejarah pilihan raya di Malaysia. Peruntukan untuk mengadakan pilihan raya telah termaktub dalam Perjanjian Persekutuan 1948. Pada tahun 1951, pilihan raya terawal di Tanah Melayu ialah pilihan raya bandaran di Pulau Pinang. Hal ini bertujuan untuk memberi pengalaman politik kepada penduduk Tanah Melayu sebelum pilihan raya pada peringkat negeri dan persekutuan. Pada 16 Februari 1952, pilihan raya pada peringkat perbandaran yang kedua pula ialah pilihan raya bandaran Kuala Lumpur. Pilihan raya ini telah menyaksikan wujudnya kerjasama antara parti-parti Tanah Melayu bagi memenangi pilihan raya yang bakal merintis jalan untuk mencapai kemerdekaan. Pada 27 Julai 1955, pilihan raya umum yang pertama persekutuan telah dilaksanakan. Antara parti yang ada ialah Parti Perikatan yang mempunyai 66 orang calon, Parti Negara mempunyai 33 orang calon dan Parti Islam Malaysia mempunyai 11 orang calon. Kemudian, Parti Perikatan telah menggunakan manifesto. Antaranya adalah mencapai kemerdekaan dalam masa 4 tahun dan mewajibkan pendidikan kepada semua kaum. Akhir sekali, kemenangan pilihan raya tersebut yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra sebagai pemimpin Parti Perikatan telah dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Di atas usaha yang gigih, Persekutuan Tanah Melayu telah berjaya memperoleh kemerdekaan dalam tempoh 2 tahun selepas Parti Perikatan telah memenangi pilihan raya tersebut. Assalamualaikum, insyaAllah kita akan teruskan kepada kupasan yang seterusnya, iaitu pilihan raya Malaysia dalam sistem demokrasi di bawah tajuk konsep pilihan raya. Di sini terdapat 5 isi kupasan berkaitan pilihan raya Malaysia dalam sistem demokrasi. Yang pertama, memilih perwakilan. Seorang pengamal demokrasi di Malaysia mempunyai hak memilih pemimpin yang terbaik. Seterusnya, yang kedua iaitu membentuk kerajaan. Pengamal demokrasi sebulat suara menerima pembentukan kerajaan baru. Dan yang ketiga pula, menyokong kerajaan. Pengamal demokrasi haruslah menyokong kerajaan walaupun pembangkang yang berjaya mendapatkan mandat pentadbiran. Yang seterusnya, mengekalkan kerajaan. Kerajaan perlu mengekalkan pentadbiran selama lebih 5 tahun. Dan yang terakhir iaitu menukar kerajaan, di mana rakyat bersatu padu menukar kerajaan dengan cara undian bagi mendapatkan sesuatu yang terbaik daripada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan teruskan kepada undang-undang yang diguna pakai. Yang pertama adalah penamaan. Penamaan adalah sesiapa yang layak dipilih untuk menjadi ahli Dewan Rakyat atau Dewan Undangan untuk sesuatu negeri. Yang kedua adalah pilihan raya yang tidak dipertandingkan. Di hari penamaan, hanya seorang sahaja calon yang sah dinamakan bagi bahagian pilihan raya tersebut. Seterusnya adalah pilihan raya yang dipertandingkan. Jika terdapat nama lebih daripada seorang calon sah,
hendaklah diisytiharkan oleh pegawai pengurus bahawa akan dijalankan satu pengundian, dan yang terakhir ialah pengundian awal. Pengundian awal adalah seorang yang mendaftar dirinya sebagai seorang pemilih parlimen berdasarkan peraturan pilihan raya yang ditetapkan. Pilihan raya di Malaysia melibatkan beberapa peringkat. Peringkat pertama, apabila parlimen dibubarkan ataupun Dewan Undangan Negeri dibubarkan, SPR akan mengeluarkan writ untuk menjalankan pilihan raya kepada pegawai pengurus. Seterusnya, pada hari penamaan calon, pegawai pengurus akan menerima borang-borang penamaan dari calon dan mengisytiharkan calon-calon yang layak bertanding. Setelah ianya selesai, calon-calon boleh memulakan kempen seperti pemasangan banner ataupun poster, ceramah, pengedaran risalah dan lain-lain. Pada hari mengundi, pengundi-pengundi yang berdaftar akan keluar mengundi di tempat yang telah ditetapkan. Setelah selesai mengundi, akan dibuat geraan kertas undi. Pegawai pengurus akan mengumumkan keputusan serta menjumlahkan keseluruhan keputusan dari setiap saluran. Akhir sekali, pegawai pengurus akan mengisytiharkan calon yang mendapat undi majoriti dan mengesahkannya sebagai wakil yang terpilih bagi bahagian pilihan raya berkenaan. Kaedah dan tempat pengundian pilihan raya, pengundi mestilah mendaftar dengan SPR sebelum boleh mengundi bagi Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri. Terdapat 3 kaedah untuk mengundi di Malaysia. Yang pertama ialah pengundian biasa. Pengundian biasa merupakan pengundian yang akan dijalankan semasa hari pengundian berlaku mengikut tempat pendaftaran masing-masing. Dalam hal ini, terdapat 10 langkah yang diberikan oleh SPR perlu diikuti pada hari kejadian. Namun begitu, terdapat beberapa hal yang menjadi pengecualian kepada beberapa pengundi yang tidak dapat mengundi pada hari kejadian. Oleh itu, kaedah pengundian yang kedua ialah pengundian awal. Pengundian awal dikatakan lebih awal, iaitu kurang dari 3 hari sebelum tarikh pengundian biasa. Pengundian ini melibatkan anggota tentera dan pasangannya, anggota polis dan pasangannya, dan anggota pasukan gerakan am. Kaedah ketiga dalam pengundian ialah pengundian pos. Pengundian pos merupakan undian yang dilakukan bagi pengundi yang tidak dapat hadir kerana menjalankan tugas pada hari mengundi, seperti pelajar di luar negara dan pasangannya, kaki tangan awam berkhidmat di luar negara dan pasangannya, ahli panel pegawai dan kaki tangan SPR dan mana-mana kategori yang ditetapkan oleh SPR yang layak mengundi secara pos melalui pewartaan. Okey, pilihan raya mengikut perspektif Islam. Okey, seperti kita tahu, kalau di Malaysia kita menggunakan demokrasi kan. Okey, mengikut perspektif Islam, Dr. Yusuf Al-Qaradawi ada mengatakan demokrasi menurut Islam adalah yang digunakan dalam politik, iaitu dari segi memilih pemimpin, konsep menasihati, amar ma'ruf nahi munkar dan konsep mesyuarat atau syura. Ia berbeza dengan pandangan barat, iaitu kalau barat ni dia ni 100% serahkan kepada manusia untuk mentadbir negara sehingga melebihi syarak. Okey, demokrasi yang dituntut dalam Islam ini memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih siapa yang akan mentadbir negara. Okey, dalam pemimpin ni dia akan menjalankan amanah dia dalam mentadbirkan negara, adapun dalam bidang syarak dia tidak mencampuri. Pemimpin ni ia menjaga had dan batasan syarak agar ia terpelihara dan suci dari sebarang pencerobohan untuk mengekalkan kesucian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi saya akan membentangkan poin terakhir daripada tajuk tugasan ini, iaitu apakah sebenarnya hukum pilihan raya itu di sisi Islam. Baiklah, seperti yang dibincangkan oleh sahabat-sahabat saya sebelum ni, Al-Quran dan hadis banyak merakamkan nas-nas tentang kaedah untuk kita lantik pemimpin, berpaksikan konsep pemilihan dan pemilihan calon yang layak. Tapi perlu kita tahu bahawasanya realiti pemilihan zaman Rasulullah dengan zaman kita dah tak sama. Baiklah, jadinya ulama' berselisih pendapat berkenaan hukum atas pilihan raya itu sendiri, dan majoriti ulama' mengatakan bahawa pilihan raya adalah harus. Antara ulama' yang mengatakan pilihan raya itu harus ialah Dr. Abdul Karim Zaidan dan juga Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Apa hujah-hujah mereka yang mengatakan pilihan raya itu harus? Okey, antara hujah-hujah mereka, yang pertama, mereka mengikut konteks hukum asal sesuatu benda itu. Sesuatu benda itu dinilai sebagai harus sehingga ada dalil yang mengatakan perkara itu haram. Yang kedua, sistem pilihan raya zaman sekarang merupakan salah satu daripada urusan dunia. Jadinya tak bermasalah untuk kita perbarui ke ataupun kita nak ubah
secara teknikal dan sebagainya. Apa yang penting, tujuan dia adalah untuk kita pilih pemimpin dan ianya tidak melanggar apa yang dilarang dan juga apa yang disuruh oleh Allah SWT. Dan yang ketiga, pilihan raya ni macam konsep bai'ah, iaitu perjanjian ke atas pemimpin yang dilantik. Ia dapat dilihat pada undian yang dilakukan, iaitu apabila seseorang itu memilih calonnya, bermakna dia tahu bahawa calonnya ini adalah seorang yang baik, seorang yang diredai dan dipersetujui ramai untuk menjadi pemimpin. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, wallahu a'lam. Penentuan seorang pemerintah selaku pemegang kepimpinan sebuah negara adalah daripada proses pilihan raya umum yang dilaksanakan oleh rakyat dan telah menjadi syarat untuk berkerajaan sendiri kepada negara yang telah merdeka. Masyarakat Malaysia memiliki hak ke atas penentuan barisan pemimpin Malaysia sejak kemerdekaan pada tahun 1957. Setiap masyarakat mestilah sentiasa cakna dalam memilih pemimpin untuk menerajui negara. Dengan itu, ketamadunan sesebuah negara itu dapat dinilai sama ada berjaya atau sebaliknya. Dari pemilihan ini, kita mesti dapat memastikan kesejahteraan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta dalam usaha membawa ke arah kebaikan sejagat. Hasil ijtihad para ulama selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW setelah tidak ditemui dalil-dalilnya, maka maslahah al-mursalah adalah revelansi penetapan hukum. Ia ditunjangi oleh syarat-syarat mesti diteliti setiap kali mahu mengamalkannya supaya ia tidak tercemar dengan hawa nafsu. Seterusnya, Islam dapat dipandang hebat. Menyangkal Islam adalah agama yang tegas dan jumud serta tidak kekinian, maka proses ketamadunan khususnya masyarakat Malaysia disingkap melalui syarat maslahah al-mursalah dan keupayaannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.